Tuan-tuan, ibu ayah, risau tak anak-anak? Kadang-kadang bukan pasal selawat, tiap-tiap hari bukan bagi sebut selawat, buka telefon je, begitu syuli. Suka nama tu yang buka tu. Bukan dia selawat. Atas sikit daripada dia, sepatutnya sallallahu, kan? Minta, jika kau bertemu aku begini, kan? Tak salah mengikut pendapat almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi. Hiburan tu tak salah. Tetapi kalau tiba bagi salam kat toilet sampai ke R&R, hentian rehat somban tu, R&R rehat dan rawat tu, itu masuk ke toilet tu, rasa logo mana? Assalamualaikum semua. Jangan menorang kawan tu. Salam. Yang gitu juga, salam yang tak perlu dijawab adalah salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung salat. Jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan tu nak menang. Salam. Cik baik, sangat Haji Hashim yang imam belum pernah menjawab lagi. Ajaran ataupun pengajian berkitab nak kenal. Contohnya kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab apa? Syama'il Muhammadiyah. Daripada mana bentuk rambut dia, panjangnya macam mana dia berjalan, dia makan macam mana, itu cara kita nak kenal. Ataupun satu, ini kalau kata Samsul debat, dulu dia berdebat mesti ada kena pakai lupa. Tak bawa. Baik. Kalau perdebatan, ini tambah markah. Satu kitab yang selalu saya baca, iaitu kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Kitab ni dia bukan macam kitab bahasa kitab lama, kitab turak, tidak. Dia macam buku cerita yang ditulis, dikarang oleh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakanfuri. Saya sangat-sangat rekomen adik-adik pergi cari. Kitab ni bacaan dia memang mudah faham. Daripada kita membaca kitab ini, maka kita kenal siapa itu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Murrah bin Khilab bin Qusay. Maka tuan-tuan kenal seorang demi seorang, siapa dia, umur dia berapa, bila dia lahir, macam mana dia hidup, dia makan macam mana, senang ke hidup dia, susah ke hidup dia, adakah hari-hari dia gelak aja. Tuan-tuan, saya kenal satu debat ni, saya dengar rumah saya, hari-hari kata dia ni datang energi dari mana? Energi tu bahasa orang Negeri Sembilan. Tahu, buka TikTok. Pagi dia keluar live, tengah hari dia keluar live, petang kejap lagi live lagi asar, malam live lagi kuliah maghrib. Sampai saya pernah pergi dengan dia ke Sandakan, suara tak ada. Dia tuan dah buat. Kita ni makan kita tak ada. Saya kata, bang, balik nanti rehatlah. Tak macam mana bang, orang panggil saya ceramah. Sudah ni tuan-tuan, 5 hari duduk di rumah. Itu dia tuan-tuan. Dari kitab yang kita belajar, Nabi SAW ni macam mana dia boleh fikir, dia boleh fikir pasal dia tu. Kenapa kita perlu sambut Maulid Rasul? Ialah untuk kita datangkan kenal kita kepada dia, cinta kita kepada dia, supaya kita tahu siapa dia, supaya kita dapat sesuatu. Tuan-tuan, mungkin ada orang yang disimpan satu rahsia. Baru-baru ni saja Pak Su dia pergi satu majlis maulid. Ya, betul. Habib tu dia angkat doa, dia minta apa? Dia kata, mintalah ya Allah, hadirkanlah kami mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Berapa ramai kita yang ada dekat sini pernah jumpa dan pernah mimpi bertemu dengan Nabi? Pernah tak kita niat sebelum kita tidur, ya Allah, malam ini kalau boleh ya Allah, bagilah aku mimpi bertemu dengan Nabi. Mungkin ada pendapat mengatakan maulid ni dipanggil bid'ah aja. Ada sesuatu. Ada yang kata bid'ah, tapi mungkin Negeri Sembilan tak, kan? So kita nak sambut,
Kerana apa? Kerana kita ingin mengenal dan tahu siapa itu Nabi SAW. Tuan-tuan, ibu ayah, risau tak anak-anak? Kadang-kadang bukan pasal selawat. Tiap-tiap hari bukan bagi sebut selawat. Buka telefon je. Begitu syuli. Suka nama tu. Yang buka tu. Bukan dia selawat. Atas sikit daripada dia, sepatutnya sallallahu kan. Minta, jika kau bertemu aku begini, kan? Tak salah mengikut pendapat almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi. Hiburan tu tak salah. Tetapi kalau tiba-tiba suami isteri buat live, sikok bagi dua, agak-agak kau. Aduh, nak bagi kat siapa? Tu kan. So untuk menyambut Maulid Rasul ni, pendapat saya harus, dan kita kena selalu kenang, bukan sekadar bulan Rabiul Awal ni saja. Macam di Johor aja, ajak orang Johor kan. Orang Johor ni di Johor sepanjang tahun melainkan bulan Ramadan. Sepanjang tahun 12 bulan, 11 bulan dia sambut Maulid melainkan Ramadan. Dia tak ada sambutan Maulid. So untuk pusingan tamu sudah dulu, nanti kita jumpa lagi selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Dua Samsul tunggu. Okey, terima kasih saudara Haji Samsul Awau. Suka saya bila tengok Pak Suri ceramah, mata saya terbayang terus pasport sinaran kegemilangan dulu. Kau dia. Alhamdulillah, orang kata hidayah tu kan milik Allah. Saya suka sebenarnya secara peribadi, saya teringin juga nak bagi ceramah-ceramah macam ni. Tapi masa sekarang saya belum layak lagi. Ni, kita nak belajar ni. Baik, dan betul kita nak teruskan seterusnya majlis kita ni dengan saudara Samsul Lepas. Pagi tadi saya dengan dia dekat konti radio Suria FM. Lepas pada tu tengah hari dia ada kerja kat tempat lain pula. 8.30 pagi dia keluar daripada radio. Petang tadi masa saya sampai sini betul lah tu, saya telefon dia, "Ajak, kau dah sampai mana?" "Saya dah lalu atas highway dah ni." Dia kata, "Lah, kau dah nak sampai, aku baru nak masuk highway." Dia baru habis kerja kat tempat lain pula. Alhamdulillah, job banyak, lompat. Baik, kita nak teruskan dengan soalan. Aku pun terima kasih Ustaz Samsul Lebat sebab sudi datang penuhkan majlis hari ini untuk kita jawab soalan daripada tetamu-tetamu kita, iaitu soalannya berbunyi, mengapa Nabi kita digelar sebagai teladan yang terbaik? Dipersilakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dapat bersama-sama. Terima kasih kepada saudara Ajak Shiro. Kita juga rakan bijaksana saya, abang saya Kekanda, Abang Samsul Awau yang sudi bersama pada malam ini sekali. Dan untuk makluman, saya baru sampai ke Negeri Sembilan semula. Ini hal baru sampai Negeri Sembilan balik. Saya balik daripada Jakarta, ceramah untuk Kedutaan Indonesia. Balik terus pergi Melaka, pergi Johor. Daripada hari Senin, Johor, Selasa, Rabu, Khamis. Malam tadi pukul 2 pagi sampai KL. Terus bayan ni lah radio ni. Habis radio pagi tadi, lepas tu dekat Korporasi Tentera pagi tadi di KL. Petang tadi di Mahkamah Shah Alam Jam. Itu yang ajak dengan Abang Samsul Allah. Dan nak sampai dulu saya ambil sikit tadi kan. Maaf banyak. Jadi tentang soalan yang baik kan, jadi kalau kita tengok soalan tu, bagaimanakah Nabi ini dikatakan sebagai teladan yang terbaik? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Subhanallahul azim. Dalam ayat tu clear Allah Ta'ala sebut sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik. Maknanya confirm terbaik. Tak adalah yang lebih baik daripada itu.
Dia bukannya sebut dalam Quran tu bajet-bajet baik, bukan sebut antara yang terbaik, tapi confirm dah yang terbaik, the one and only Nabi kita. Itu sebab Michael Hart kan, ahli falsafah barat kata Muhammad ni manusia ni hebat. Mahatma Gandhi kata kalau Muhammad ni masih hidup, tentu hara dan kacau bilau dalam dunia ni takkan berlaku. Bayangkan, dapat pengiktirafan seluruh dunia. Malahan ada setengah pihak membuat senarai ranking pemimpin paling berpengaruh dalam dunia daripada nombor 1 sampai nombor 20. Dia letaknya nombor 1 Nabi kita, tapi masalah nombor 2 sampai nombor 20 tu mengayau-gayau senarai. George Bush ada, Ronald Reagan ada, Hitler pun ada dalam tu, disusun dalam tu. Jadi kita tak boleh nak terima senarai tu, sebab nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak disusun dengan Nabi. Sebab Nabi kita the special one, the one and only. Sebab kalau kita terima senarai tu, mana kedudukan sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, kan, Sayyidina Ali. Bagaimana pula dengan kedudukan Nabi-Nabi lain? Kalau ikut berpengaruh, macam mana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman pun hebat, dapat menguasai langit, bumi, jin dan segala makhluk, termasuk juga iblis dan syaitan. Kan kita tengok bagaimanakah hebatnya. Kucing menetang. Kita betul nak beranak kucing. Kan? Jadi hebat forum kita malam ni. Jadi Nabi kita ni manusia yang hebat, teladan yang terbaik. Daripada mula sampailah, daripada kecil sampailah ke besar, daripada bangun tidur sampai kita tidur, kita akan tengok akhlak Nabi adalah yang terbaik. Kata Aisyah, khuluqil Al-Quran. Mana khuluqil Quran? Akhlak ni akhlak Al-Quran. Macam mana dia katakan, apa juga yang diajar, diterapkan Al-Quran yang baik-baik itu semua daripada Nabi. Yang risau. Kalau kita nampak ada orang tu, baik betul lah orang tu, dia tolong orang tu minta jalan, ya Allah, kenal dan tengok. Yang risau, Nabi lebih baik betul. Kita nampak bagus betul lah, dia jaga, dia bela mak dia elok, ya Allah, dia belai mak dia, dia bagi suap mak dia makan, ya Allah. Jangan risau, Nabi lagi elok. Dia tolong orang susah miskin, habis duit dia. Jangan risau, Nabi lagi hebat lagi dalam bab menolong orang. Itu sebab kalau kita tengok teladan ni, memang teladan yang terbaik ada pada Nabi. Cara Nabi bercakap, Nabi tak meninggi suara. Pernah bayangkan dalam satu kisah bagaimana seorang sahabat punya seronok bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain. Tengah duduk bercerita, dia tak sedar dia himpit kaki Nabi. Dia himpit kaki Nabi, badannya besar, tapi Nabi ni memikirkan Nabi tak nak potong selera dia tengah bercerita. Kalau kita dah lama dah, kau nak cerita ke cerita, kau himpit kaki dia ni hal. Tu kalau kita. Masalah Nabi tak, Nabi biarkan. Nabi tak nak mengganggu keseronokan sahabat ni bercerita. Sampai dah habis cerita pun Nabi tak cakap, dah sudah, alihlah kaki kau ni. Tak, dah habis tu pun Nabi tarik perlahan kaki Nabi. Itulah dari segi adab Nabi jaga. Pernah satu ketika selepas salat maghrib, sebelum nak salat maghrib, tengah-tengah tunggu waktu nak salat maghrib ni, dah azan semua, dah tunggu nak maghrib ni, tiba-tiba terbau bau angin yang kurang menyenangkan, bau kantun. Jadi sahabat-sahabat dah mula lah, dia petang tengok semua orang, siapa bangun ambil wuduk ni, dia yang kantun. Mana Nabi bertindak. Nabi kata, siapa yang lepas maghrib ni teragak nak makan daging kambing dengan aku, pergi ambil wuduk sekarang. Semua ambil wuduk, langsung tak tahu sama kantun. Tengok Nabi dari mana, kan? Jadi makna Nabi ni cukup baik akhlak Nabi, kan? Dan begitu juga Nabi. Kita tahu kisah yang popular, macam mana Nabi, seorang perempuan tua yang buta, hari-hari maki hamba Nabi, hari-hari dimakinya Nabi, tuntang dia bagi. Sahabat mengotak-ngotak, geram. Nabi kata sabar, jangan, biar. Satu hari tu, setelah beberapa ketika Nabi lalu, mana pergi makcik tu, dah tak nampak dah makcik tu, mana pergi? Ni terjemahan kan, tak ada macam tu buat, macam orang bancu lah buat. Mana pergi, tak nampak pun. Kemudian sahabat kata, padan muka Rasulullah, dia dah sakit dah terbaring, tak boleh bangun. Padan muka dia, jangan, tak baik. Nabi boleh pergi pula kat rumah dia, Nabi suapkan dia makan. Maka setelah kewafatan baginda, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, wahai puteriku, apakah amalan Rasulullah sepanjang dia hidup? Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah buat ini, buat itu, buat ini. Termasuklah salah satunya, dia pergi ke rumah perempuan tua yang buta tu, disuapkan dia makan. Maka pergilah Sayyidina Abu Bakar nak cuba. Pergilah ke rumah orang tua tu, dibawa roti. Tahu roti kan? Ataupun dalam bahasa orang Pancur sebut bread. Maknanya roti lah tu, kan? Dibawa roti tu, dicocah dengan air biar lembut.
Cacah dengan Nabi yang lembut, kemudian disuap dengan penuh kelembutan pada makcik ni. Bila masuk sampai mulut makcik tu, dikeluarkan balik. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut pada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Terkejut Sayyidina Abu Bakar, dah suap habis lembut, tapi Nabi boleh suap lagi lembut lagi dengan tahap hari-hari makan hamun perempuan tu. Bayangkan. Cuba kalau kita dapat peluang menyuap orang yang hari-hari maki hamun kita, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Bagaimanakah kaedah dan tekniknya? Silap-silap kalau pakai sudu, digadak atau takak tu memang mati puas hati dah. Agak lah, puas hati dah. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi tak membalas. Satu ketika Nabi duduk, datang seorang fakir, ya Rasulullah, sudilah terima buah daripada aku ni. Nabi pun ambil, Nabi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fakir tu kata, kau suka ke Rasulullah? Nabi makan lagi, suap lagi. Senyum, Nabi suap lagi. Kemudian sahabat-sahabat rupanya ada berhampiran dengan Nabi. Besok dia ajak kita makan, hari ni tak diajak. Dengan ajak-ajak tak diajak kan? Tak diajak hari ni. Pahal lagi heran lah. Jadi sampailah dah habis Nabi makan, berlalu lah fakir tadi gembira lah, sebab habis Rasulullah makan buah yang aku bagi. Seronok betul besok. Maka datanglah sahabat-sahabat tadi, ya Rasulullah, biasa kau ajak kita orang makan, hari ni sampai hati kau tak ajak. Ketahuilah wahai sahabatku, buah tadi itu masam. Aku takut kalau aku ajak kau makan sama dengan aku, kau tak boleh tahan mulut kau, terkeluar kau sebut buah tu masam, kau cik hati fakir itu nanti. Dan yang keduanya, sesungguhnya aku tidak sanggup melihat sahabat-sahabat aku makan buah yang masam. Dalam satu perbuatan Nabi cover dua sekali. Itu Nabi. Nampak tak? Itu sebab Nabi, kalau kita tengok Nabi togo pun dengan hikmah, tak ada dah kasar-kasar, bangi-bangi. Isteri Nabi, setiap kali Nabi pergi ke rumah isteri Nabi, salah satu bila pergi rumah isteri ni ditanya, dah sampai ke giliran Aisyah? Aisyah kan paling manja, paling bodoh. Ditanyalah, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum ya Rasulullah. Sampai rumah Saudah, tanya pula, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum lagi. Sampai rumah satu tu, cemburu lah pula isteri dia. Dah sampai ke giliran Aisyah? Dia hampir pinggan bodorai. Bolalah anaknya, pahal mak, pecer. Apa cerita? Belum sempat maknya jawab, Nabi dengan senyum, dengan penuh sabar, Nabi kutip bilah-bilah pinggan yang berderai tadi. Nabi senyum, Nabi kata, ketahuilah wahai anak-anakku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Macam tu lah. Kalau kita lah bini yang pinggan, dah lama kau lain kali, kalau ikan sampai mukanya bukan pinggan dulu tahap. Macam tu lah agak-agak. Tapi itulah Nabi kita, teladan yang terbaik. Daripada kecil lagi sebelum Nabi bergelar Nabi dan Rasul, Nabi ketika seawal umur 9-10 tahun, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi tengah angkit barang, angkit pasar. Makcik boleh settle. Baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya daripada Mekah, makcik. Pada Mekah? Jaga-jaga makcik, kenapa pula? Ada seorang budak nama Muhammad, jahat budak tu, jangan kawan dengan dia. Macam tu lah cerita. Kalau kita lah dalam nama kita kutuk, kita dah tak payah bakul tu dah. Tapi Nabi senyum, sabar, yang bawa bakul sampai rumah makcik tu. Sampai rumah makcik tu, dah letak ke rumah makcik tu. Makcik tu pun bagi upah. Ni ambil anak upah ni, tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni, siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Sunniang makcik tu. Nak tunjukkan akhirnya satu Mekah ni semuanya mengetahui dan mengiktiraf betapa baiknya Nabi kita. Itu sebabnya bila kata teladan yang baik, uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, mesti ikut. Bukan kata pilihan, mesti ikut. Kadang-kadang ada orang cakap, kau ni kan cuba bawa-bawa lah berganti bergaduh ni, cukup-cukup lah, cuba kau maafkan dia. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Kemudian dia respon apa? Itu Nabi, dan dia bukan Nabi, tak pek lah. Kalau Nabi dengar tentu Nabi kecil hati. Itu sebab yang kita buat sambutan Maulid Rasul ni, nak mengingatkan balik kisah-kisah ni.
Bila kita dengar, kita refresh, ya Allah baiknya Nabi, ya Allah macam tu Nabi. Dan tu sebabnya tadi berselawat, kan? Ada selawat tadi kan? Selawat sebab apa? Sebab Nabi ajar kita, faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut, kena sebut nama Nabi, tanda kita sayang Nabi, tanda kita suka ke Nabi. Itu sebab penyanyi-penyanyi tadi yang lagu Abang Samsul bawa nyanyi tadi tu, sebab dia suka ke orang tu. Tiara, agak dia suka ke Tiara. Isabella, Zai, suka ke Zai. Siti Haida, Siti Haida. Zalika, suka ke Zalika. Amalina, suka ke ini agak Melayu. Lagu Ajak tak ada. Lagu Ajak tak ada. Lagu Samsung Rau-Rau pun tak ada. Memang tak ada. Tapi dengan Nabi kita selawat banyak-banyak. Itu sebab siapa yang dapat pergi umrah ni bulan ni, bulan depan, dah 6 bulan kan, ramai dah orang pergi umrah ni. Siapa pergi umrah, kalau ada orang sampai pesan sampaikan salam, kena sampaikan. Kalau tak sampai, dia buta. Jangan main. Itu sebabnya nanti tolong sampaikan salam pada Rasulullah. InsyaAllah sudah kita tak tinggal. Kena salin. Ni siapa ajak satu pasal surau dia nak sampaikan salam. Ni Cik Rahman masuk, Cik Rahman masuk. Dan ni semua letak nama. Sudah tak ada ramai mana dalam 320 orang. Kan? Sampai ke sana, lalu ke depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku nak nyampaikan salam. Pertama, tak pernah halau ke polis. Tapi macam mana? Maksud dia tu, kita sebelum nak turun pergi ke masjid ke Masjid Nabawi, nak menuju Masjid Nabawi, kita tengok senarai tu kat bilik. Ni nama nombor 1, 2, 3, 4, 5. Tengok balik nama tu. Kau jawab lagi, inilah nama yang aku nak sampaikan salam daripada Nabi. Sampai Assalamualaikum Rasulullah, aku nak menyampaikan salam pada senarai nama yang aku dah niatkan daripada bilik tadi kepada kau ya Rasulullah. Selesai, logo dah sampaikan salam. Dan bila kita bagi salam pada Nabi tu, Nabi sesungguhnya menjawab secara terus kepada kita, cuma kita tak mendengar. Itu dia, kan? Dan Nabi pun bagi salam balik. Dan sepanjang hayat Nabi, Nabi mula bagi salam dulu berbanding orang lain. Jadi kita pun bagilah salam ikut sunnah Nabi. Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Banyak lagi nak cerita pasal sunnah Nabi, tapi saya akan sambung lagi dalam pusingan kedua. Oleh itu jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah. Macam dalam TV. Alhamdulillah. Tak hidup dah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Samsul Jaban. Kalau kita tengok malam ni sambutan, Alhamdulillah. Masa tengah ceramah pun tadi orang mula datang. Kalau boleh adik-adik masuk depan lagi. Sini ada lagi ni ruang yang. Jangan malu-malu, jangan segan. Kita nak kongsi ilmu ni. Ni bagus ni Ini semua budak-budak muda pancor ni. Datang naik bisikal kan tadi? Datang naik apa? Naik motor. Aku ingat naik bisikal, motor. Lagi terror. Balik nanti jangan up pula motor ya. Yang belakang tu sana pun boleh lagi masuk lagi. Kita banyak lagi ruang kat sini Sian sampai duduk kat tempat semayang tu boleh rapatkan lagi kat dalam ni insyaAllah. Kita ada banyak lagi soalan kita nak tanya. Lepas ni nak terus dengan Tuan Haji Samsul Rau-Rau kita untuk pusingan ataupun soalan yang kedua. Masih lagi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah teladan sahabat yang menarik minat Pak Su dan Pak Su amalkan? Itu teladan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ajak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi pada Ajak. Terima kasih kepada pengurusi surau. Terima kasih kepada tuan-tuan guru maupun guru, para asatizah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik mengerti sekalian, juga sahabat Pak Su, saudara Samsul Jaban. Terima kasih di atas kesudian untuk melapangkan masa menyebut saya pada malam ini untuk majlis Maulidul Rasul. Baik, teladan yang menjadi contoh dan menjadi ikutan. Nanti sekejap saya jawab. Sebab saya nak cerita selain daripada sahabat. Bila sebut tentang sahabat, kita selalu nampak sahabat ini adalah nama-nama sahabat yang besar saja. Antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Apabila saudara Samsul Jaban tadi sebut, teladan ni dia bukan sekadar manusia.
Hebatnya Nabi ini bukan sekadar manusia. Siapa yang pergi sampai ke Madinatul Munawwarah, kalau tak tengok satu tiang yang dipanggil tiang itu tiang kurma. Pokok kurma ni dijadikan oleh sahabat sebagai tempat Nabi SAW bersandar. Macam kita lah, Jak, kita duduk ni, tangan kita letak macam ni. Tahun depan jemput lagi Samsul Gawau datang, program 2 Samsul, ajak lagi sekali jadi moderator. Amin. Kerusi ni tiba-tiba tukar. Dia letak kerusi yang lagi empuk, lagi tebal, kita duduk. Tiba-tiba kerusi ni menangis. Menangis bukan sekadar menangis biasa-biasa. Menangis yang melampau-lampau. Kata dalam kitab, mengikut dalam kitab, nangis macam baby. Menangis macam baby. Kursi tu. Terus di tiang tu, Tiang tu. tempat Nabi bersandar. Kursi tu. Tiang itu ialah tiang kurma. Pokok kurma yang Nabi bersandar. Menangis. Sebab apa? Sebab sahabat bina, ya Rasulullah, aku buat satu mimbar yang baru untuk engkau duduk, ataupun untuk engkau berkhutbah, untuk menyampaikan ceramah atau menyampaikan kuliah. Batang kurma ni menangis. Menangis teresak-esak macam baby. Ketika Nabi SAW duduk di atas mimbar, Nabi pun menyampaikan kuliah ataupun menyampaikan khutbah, tiba-tiba bunyi baby menangis. Tengok pokok ada orang bawa baby, tengok tak ada. Dan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Kemudian Nabi pun tengok-tengok, rupanya pokok kurma tu ataupun pokok tamar tu menangis seperti orang. Dan kemudian Nabi SAW pergi tepuk pokok kurma tu. Batang kurma tu pun diam. Bercakap Nabi dengan dia, kenapa kau menangis wahai pokok kurma? Ya Rasulullah, sepanjang dulu sebelum ini aku yang kau bersandar, ni sekarang tiba-tiba aku dah tak kau bersandar dah. Sebab apa? Sebab orang tukar dengan mimbar yang baru. Rasulullah tanya dia, wahai pokok kurma, apa yang aku boleh buat pada engkau? Engkau nak terus hidup aku pakai engkau ataupun ada sesuatu? Pokok kurma minta, kalau boleh aku nak hidup dengan engkau di syurga nanti. Pokok kurma minta pada Nabi SAW untuk hidup dengan Nabi di akhirat, di syurga nanti. Sampai sekarang siapa pergi ke Madinatul Munawwarah yang laki-laki, kalau kita lalu dekat pintu Babus Salam, ketika kita nak menuju ke pintu Baqi', tengok sebelah kanan ada satu tiang, gambar dia pokok kurma. Di bawah itulah batang pokok kurma itu tertanam. Tadi ajak tanya adik naik apa? Naik motor ke naik basikal? Jangan up. Nabi dia tak ada motor, tak ada basikal lah. Tapi Nabi ada seekor unta. Untanya berwarna merah aja. Nama unta tu Qaswah. Qaswah ni harga dia, kalau ikut dari perkiraan sekarang, harganya sebiji ataupun sebuah Ferrari merah. Mahal. Unta ini mahal harganya. Apa jadi pada unta tu apabila Nabi SAW wafat? Adakah dia ya tuan-tuan, mengikut daripada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia jadi murung, tuan-tuan. Murung, lama-lama mati dia. Sebab apa? Sebab dia tak sanggup melalui masa-masa tanpa Nabi SAW. Ada seorang kisah sahabat juga, selain daripada pokok kurma, selain daripada unta, sahabat manusia yang mungkin tak terkenal aja. Kalau sebut aja, kalau kata dalam dunia seni lah, Kak Surah selalu cek, aku dalam dunia lawak ni siapa lah dulu? Tahun 50-an dulu, Iramli, Aziz Sata, Samsudin. Masuk di tahun 60-an, Alias Kongko, Mat Centol, Wahid Sati. Masuk tahun 70-an, Badul, Al-Jafar, Yaya Sulong. Masuk tahun 80-an, Os, Santa Belaga. Masuk tahun 90-an lagi, Pimai Tangtu, Sabri Yunus, kan dunia lawak kan. Masuk tahun 2000,
Samsul Ghawghaw, Senario. Tu kita ingat kan, masuk tahun 2010 ke atas, Aja Nabil. Okey kali sebab kau ada kat sini. Nabil kan, Johan, Zizan, Sepatu, Syuib. Dia betul-betul kan kita kenal. Begitu juga dengan sahabat. Tapi sahabat, ada sahabat yang terkenal, ada sahabat yang tak terkenal. Sahabat ni tuan-tuan dan puan-puan cukup terkenal di Mekah sebelum hijrah. Nama dia Mus'ab bin Umair. Adik-adik ingat Mus'ab bin Umair. Kaya. Dia kaya. Minyak wangi yang ketika tu di Mekah, kalau ada orang lain pakai, satu harga jenama yang mahal, dia pakai. Baju kain yang paling mahal ada harga, dia pakai. Sampaikan dia jadi orang laki-laki, budak laki-laki cemburu. Handsome, lawa, kacak, handsome. Perempuan-perempuan Mekah ketika itu, dalam kitab, kalau dia lalu ni jerit. Macam kita tengok apa ni, nama apa artis K-pop yang baru datang, Lee Min Ho. Lee Min Ho kan. Yang K-pop tu datang ke KLIA hari tu, tengok dalam berita, menjerit. Menjerit. Sebab apa? Sebab tak sangka dia dapat tengok live. Mungkin begitulah tengok Mus'ab tu lalu di Mekah. Tetapi Mus'ab ini memilih untuk memeluk agama Islam. Nama dia Mus'ab bin Umair. Kaya raya, semua dia ada, menjadi cemburu kepada lelaki dan perempuan, lawa, handsome. Tetapi dia bila memeluk agama Islam, dia dah mula, ibu dia tak suka. Ibu dia tak suka sampai dia dikurung. Bila dia dikurung, ada hijrah pertama, hijrah kedua, hijrah ketiga. Maksud dia pertama pergi ke Habsyah. Kedua, Nabi nak pergi ke Taif. Ketiga, pergi ke Madinatul Munawwarah. Ada 3 fasa hijrah. Yang pergi ke Habsyah dulu tu Mus'ab lah. Mus'ab ni punya cintanya kepada Nabi SAW, sayangnya kepada Nabi SAW, tuan-tuan, sampai Nabi di Madinatul Munawwarah menangis tengok dia. Sebab apa? Sebab ketika di Mekah, kain baju dia orang lain tak pakai, dia pakai mahal. Kalau kata kita tengok ni sekarang beli, kalau di Kuala Lumpur, Pevi lah. Dekat Pevi, pergi dekat biasa-biasa ni, kalau setakat Puncak Emas koi cari tak jumpa. Puncak Emas dah tutup. Dah tutup. Zaman saya dulu Puncak Emas. Ambil adik lah. Indonesia. Ni yang selalu buat review Samsul Debat. Masya Allah, silakan. Jemput masuk. Dari Indonesia. Dia ada yang review, dia buat balik dalam YouTube, dia buat balik. Baru saya perasan, saya pun selalu tengok juga dia. Ni dari Indonesia ya. Alhamdulillah. Ya Allah, tu dia. Kalau dulu zaman saya dulu semua popular dekat TV. Ada pertandingan dulu, pertandingan bintang kat TV, bintang radio, bintang RTM semua. Lepas tu ada pula TV3 Sinaran. Sekarang dah TV-TV pertandingan tu bukan tak laku. Tapi sekarang dia ada lain lagi channel. Dia ada TikToker, dia ada Insta famous, dia ada YouTuber. Jadi macam-macam peserta. Baik, kita sambung sikit. Mus'ab bin Umair ni sampai Nabi menangis sebab apa? Sebab ketika di Madinatul Munawwarah, dia masuk, ketika tu sahabat dia tengah bercakap-cakap dengan Nabi. Nabi tengok dia, pakaian dia koyak rabak, bercompang-camping, maksudnya bertampal-tampal. Sampaikan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik mengerti sekalian, salah seorang daripada sahabat yang syahid ketika di Uhud adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni, Nabi lagi menangis sebab apa? Tarik dari tutup kepala dia, kaki dia terbuka. Tutup kaki, kepala terbuka. Miskin. Tinggalkan kekayaan kerana Nabi dan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak-agak kita lah adik-adik.
Apakah pergumulan kita? Sekadar teladan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena banyak ikut, banyakkan selawat. Ikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi sunahkan, kita kena ikut. Sebab apa? Sebab kita sayang kepada Nabi SAW. Tak ada orang besok yang akan nak tolong kita di akhirat melainkan Nabi SAW. Bukan saya dah, ataupun suami kita. Sebab besok di akhirat, besok suami akan lari daripada isteri, isteri akan lari pada suami, anak akan lari pada ayah, ayah akan lari pada anak, semua akan lari. Tapi Nabi akan tunggu kita, ummati, ummati, ummati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang, kakak-kakak, adik-adik, untuk sekian, banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerana Allah masuk ke dalam Al-Quran, Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dia tak bagi tahu dalam Al-Quran, ataupun dia tak bagi tahu dekat kita dia puasa, dia zakat, dia sembahyang, tetapi Allah bagi tahu dalam Al-Quran kepada kita, dia berselawat ke atas Nabi. Kenapa kita kedekut nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenallah siapa itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Usaid bin Qilab bin Murrah. InsyaAllah semoga dia akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Wallahualam. Kita sambung selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Jumpa dengan kami Dua Samsul selepas ini. Tunggu. Baik, terima kasih Tuan Haji Samsul menjadi kepuasan tentang teladan sahabat-sahabat. Jadi kita nak teruskan juga lagi ceramah kita. Terima kasih untuk cakap kepada sahabat bang. Saya tengok awak punya YouTube. Awak pernah komen saja kan kat YouTube kan? Okay. Alright, masih lagi okey, hajah-hajah semua okey lagi hajah. Alhamdulillah, suka tengok hajah, bertenaga. Masa Tuan Haji Samsul awak berucap tadi hajah. Handsome, betul handsome. Alhamdulillah, maksudnya semangat nak dengar ceramah tu. Kalau tengok kat belakang pun dah mula rapat dah. Alhamdulillah. Kita nak teruskan lagi soalan kita kepada ahli panel kita, Samsul Debat. Ustaz Samsul Debat, boleh Ustaz Soalannya berbunyi begini: bagaimana teladan dan akhlak Nabi Muhammad SAW boleh kita ikuti? Macam mana cara dia tu? Kita kadang-kadang nak suruh minum duduk pun payah, berdiri buat minum. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak aja. Soalan yang baik. Soalan memang baik, dia jawab pun tak boleh. Tapi kalau kita tengok bagaimana nak diikuti Nabi, rupa-rupanya Nabi punya sayang dekat kita. Dua perkara. Nabi selalu sebut, Nabi kata, Nabi minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, umat aku ni janganlah kau bagi umur banyak-banyak. Itu tanda Nabi sayang kat kita. Jangan bagi umur banyak. Heran lah kita kan. Kita ingat, kalau panjang umur lagi baik. Kalau Nabi sayang kita, patut minta lah kita panjang umur. Sebab Nabi kenal Nabi. Nabi kata, Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Maka dengan itu Nabi minta biar jangan panjang umur. Kalau panjang umur, panjang cita-cita. Silap-silap tak ada orang malam ni kan? Sebab panjang lagi umur kan? Macam umat Nabi Nuh, umur sampai 950 tahun kan? Silap-silap yang pasang kamera pun, silap-silap daripada Indonesia pun tak datang. Dia pasang kamera, Ustaz dah habis nanti tolong off dia pun balik. Dia tinggalkan kamera tu. Dia tunggu ke rumah. Itu lah kan? Dah dapat tunggu kan? Tapi tak, kita bila kita umur tak banyak, rupanya kita boleh bajet. Bila sampai umur 50, aku ni dah tak lama. Sebab menurut kajian, orang Malaysia ni, orang Asia Malaysia ni kebanyakan umur purata 60 tahun. Kalau 70 tahun tu bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegawah Gaza. Tu kan. Jadi tengok. Jadi makna kata jangan kalau dapat umur 100 tahun, memang kayak pancung ni naik tunggu lah. Naik tunggu, manusia paling tua dalam pancung kan, nak topi lombong tu letak kan, lombong nak kolam dah tak ada lombong dalam pancung ni kan. Jadi macam tu lah. Yang keduanya, Nabi kata, punya sayang Nabi kat kita. Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu, Nabi tak sebut 10, Nabi tak sebut 15,
Nabi tak sebut 3 pun. Nabi sebut siapa hidup satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maknanya Nabi nak bagi hint kat kita, tak boleh baik semua, jangan tinggal semua. Macam malam ni ada yang bawa kain rida kan, tu buat kain rida, kain. Jadi alih dia apa mana sebagai pakai tu kadang ikut-ikut, memula ikut tak apa, tapi kita ingat niat ni ikut sunnah Nabi. Pakai wangi-wangian, masa Zuhur tak bawa minyak wangi, dia boleh bawa minyak wangi masa Zuhur mensadap pun. Kalau pakai tu pengelentek-ngelentek nyawa dak bau tu, sadap tak bau dah contoh lah. Kan? Tapi memang kalau kita pilih minyak wangi, kita tanya sahabat kita, macam sadap tak bau minyak wangi ni? Tak apa-apa, sadap lah. Dia kata tak, yang ni sadap sikit bau dia. Dia kata, contoh lah, dalam beg mana kau bagi kat aku? Dia kata, yang ni okey tak? Yang ni okey, contoh. Jadi kita pun beli itu sebab kita rasa tu yang terbaik, kita dah tanya. Itu pun satu lagi sunnah sebab Nabi pilih yang terbaik. Apa lagi? Nabi makan. Kita makan macam mana Nabi makan? Nabi makan sebelum lapar, Nabi berhenti sebelum kenyang. Ini masalah tak dapat dah. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu masalah dia dah. Kan? Agak-agak dah tersana tu. Dah tahu kita nak berhenti. Kan? Minum macam mana Nabi minum? Nabi minum air masak. Kita minum extra jos. Macam mana kan? Nabi minum air masak. Nabi minum air masak dan Nabi minum 3 teguk. Nabi minum dah atau lebih. Nabi minum dengan penuh tertib. Ataupun jangan makan, jangan minum. Puasa. Nabi puasa, kan? Puasa sunat yang kita boleh buat Isnin Khamis. Kalau tak dapat buat Isnin Khamis, buat hari Isnin. Sebab hari Isnin paling Nabi suka kerana hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita puasa hari Isnin. Nak pula orang perempuan pilih hari Isnin. Sebab hari Khamis banyak kerja. Kan? Daripada siang sampai malam kerja kan. Yang faham, tak faham kan? Jadi mana kata kita pilih, jangan tak buat langsung. Apa lagi? Nabi bagi salam. Tadi saya beritahu tu, bagi salam. Dalam banyak keadaan Nabi bagi salam dulu. Sahabat nak kadang sampai menyuruh balik tiang nak bagi salam. Baru nak bagi, Nabi bagi salam tu. Kau tahu ke Rasulullah? Kau tahu. Apa hukum bagi salam? Sunat. Jawab salam wajib. Tapi ada salam-salam yang tak wajib dijawab. Contoh, Assalamualaikum, tak jawab dosa, tak payah jawab. Kau ngajau, jangan jawab kan. Tu kan ramai yang main-main macam tu. Apa lagi? Salam di tanah perkuburan, kita pun tak nak dengar jawapan kan. Assalamualaikum, salam. Kamu tampak. Saya kubur. Yang ketiga, bagi salam kat toilet sampai ke RNR, hentian rehat Somban tu, RNR rehat dan rawat tu. Kita pun masuk ke toilet tu, rasa logo mana? Assalamualaikum semua. Tangan menorang ni kawan tu. Salam. Dan begitu juga salam yang tak perlu dijawab adalah salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung salat. Jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tu nak menang. Salam bang. Cik baik, sakat Haji Hashim yang imam belum pernah menjawab lagi. Kan? Jangan baik. Bagi salam. Apa lagi? Senyum. Nabi senyuman Nabi adalah yang paling manis, boleh menawar duka dan lara. Itu Nabi kita. Kemudian apa lagi? Nabi bersedekah, kita pun bersedekah. Kan? Nampak tabung sedekah, tabung surau ni surau An-Nur ni mana tabung tu? Jangan tu yang kayak dinding macam putih surat tu, sumbek dan duit. Tak dapat bagi RM1, bagi RM50. Tak dapat hingga bagi RM50, turut dah apa yang dekat tangan dengan bolang hantai tu masuk ke dalam tu. Kalau tak handphone, tahu lagi kita komen hantar kat kedai Cina tu dapat berapa besok. Jadi mana kata Nabi bersedekah. Malahan Nabi ni, kalau orang cakap Nabi ni miskin, Nabi ni susah, tidak. Sebenarnya Nabi memilih hidup sederhana. Tapi kalau kata Nabi susah, macam mana Nabi? Boleh kata hampir setiap hari Nabi tolong orang. Ada je orang datang minta tolongan Nabi dan Nabi bantu. Apa lagi? Nabi juga kalau kita tengok dalam berbicara, Nabi bicara dengan penuh kelembutan. Nabi bercakap dengan isteri dia, Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Jadi orang perempuan tak boleh lidah bagi hujah. I ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kena cakap elok-elok. Kan? Nabi, bayangkan Nabi nak pergi salat. Wahai isteriku, dalam selimut dengan Aisyah ni. Wahai isteriku, sedikah kiranya kau mengizinkan aku untuk salat sunat.
2 rakaat barang seketika. Bukan Nabi takut bini, Nabi kata mohon izin. Tapi itu bahasa puitis. Isteri Nabi pula jawab, tidaklah aku lebih rela, lebih gembira kau bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau ya Rasulullah. Nanti balik nanti kita buat. Wahai istriku, sedihkah kiranya kau izinkan aku pergi makan kek kedai depan untuk membalun barang sekoping 2 di canai. Isteri menjawab, "Wailah kau memokak." Bukan macam tu. Dia menjawab, "Pergilah kau wahai suamiku, tapi janganlah kau berlama-lamaan. Sungguhnya aku rindu." Macam tu. Nampaklah bahasa puitis. Kan? Iya, dia cakap betul ni. Nabi cakap bahasa dengan penuh lembut. Bayangkan Nabi dengan sahabat-sahabat makan buah tamar. Macam kita lah makan sate kan kawan kan. Makan sate, lidi letak pinggan kawan kita. Makan lidi, kawan kita pandang tempat lain, letak lidi kat pinggan kawan kita. Macam dia makan banyak. Rupa zaman Nabi dulu dah berlaku. Makan buah tamar, Nabi pandang tempat lain ni, biji letak kat pinggan Nabi. Nabi pandang-pandang letak kat pinggan Nabi. Nabi dah nampak, Nabi senyum, Nabi makan, dia tak reti. Tiba-tiba sahabat takut, "Ya Rasulullah, banyak kau makan ya Rasulullah." Nabi tak marah pun. Nabi senyum, "Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kau tolak." Yang kosong tak ada biji. Tengok, Nabi bagi dengan penuh kelembutan. Jadi penuh lah kita. Tengok, Nabi begitu. Nabi dengan isteri Nabi, macam mana Nabi bergurau. Nampak? Benda yang senang-senang ya. Kita dengan isteri kita pun boleh buat macam tu. Nabi main kerja-kerja dalam rumah, jangan ke luar, nanti orang nampak. Apa nak kono tu? Imam betul. Siap yang seorang tu samput siap sada tu. Kan? Tak ada, tapi Nabi main kerja-kerja tu. Lepas tu Nabi main lumba lagi. Ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang, ada hari Nabi menang. Maknanya Nabi bagi gambaran kita bertolak ansur. Bagi isteri mustahil Nabi kalah. Lumba lagi dengan isteri dengan tahap Nabi hari-hari berjuang di medan perang ni. Nabi ni tagap badan Nabi. Kan tak ada Nabi boleh kalah, tapi Nabi bagi peluang pada isteri dia. Nampak tak? Main kerja-kerja je tu. Ni dah tua-tua main nyuruh. Orang dah lah tak ada. Tutup mata. 1, 2, 3, 4. Bini tengah kira tu, laki dah nyuruk tadi. Berbunyi bak cerit tu. Poi lah cerit tu nak tumpah, curah lah dalam bokeh kan. Tutup api lah tumpah lah. Tadi nak buat apa lah? Lupa dia nak cari laki. Sampai potang dengan laki tak balik. Orang tua ni. Sudah report dengan Tok Ketua. Datang Tok Ketua pun sama mencari rupa dah koreh dalam ramai ni. Dan dah terlupa dah sosak napih dalam ramai ni. Kan? Jangan main nyunyuk. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi, kalau Nabi minum, Nabi ikut bekas bibir isteri Nabi. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Nabi ikut bekas bibir isteri Nabi. Balikkan gue. Contoh. Bukan nak minum benar dah, tapi macam tu lah cara. Tapi balikkan gue kan. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Umat bau mulut kau. Bau mulut kau nak kena jaga juga tu. Bukan dia tak nak gue. Tak tahan bau baeng tu kan. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi. Nabi siap tadah lutut Nabi ni ha. Kalau isteri Nabi naik kenderaan dia tadah lutut Nabi ni, naik kuda, naik unta, naik kenderaan. Kita kalau nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tahan. Ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni? Rak patah pula sahabat. Bapapah buat hospital. Tapi isteri kita dia tak naik kuda, dia tak naik unta. Dia naik kereta, bukaan pintu. Abang, sampai empek-empek pintu pun buka apa? Bergurau. Nampak tak? Kan? Naik motor, startkan enjin motor kan? Ada panas, kan panaskan enjin motor tu. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bokeh yang sama. Kan senyap tak? Bapak dia terbayang macam mana cara.
Saya siamah kat simpang Renggam menyahutnya makcik tu. Tak muat besen tu. Dia besen kau seorang pun tak muat. Pinjam bokeh yang besar sikit. Jumpa imam nak pinjam bokeh mandi jenazah tu. Mampu semua. Betul kan. Imam jangan lama dah. Ada orang meninggal ni tu kan. Nah, tapi Nabi dan isteri Nabi dikatakan kalau mandi bersama, apa seorang benar. Isteri Nabi jiruskan air pada Nabi. Nabi pula balas jirus pada isterinya. Kemudian isteri jirus lagi. Sabar wahai isteriku, cukup. Habis air ni nanti. Nampak? Cara Nabi. Itu sebab saya kata sunnah Nabi ni tak susah pun. Jadi agak sayang kalau kita tak buat. Sebab tadi macam yang Abang Samsul Rarau sebut tadi, ketika berada di padang mahsyar nanti, semua orang akan datang dengan keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Ada yang berjalan kaki, ada yang melutut, ada yang menyarap, malahan ada yang berjalan dengan muka. Punya hinanya berjalan dengan muka. Kaki kata berjalan. Kita berjalan kaki tak pakai kasut pun boleh birat kaki luka. Bayangkan berjalan dengan muka. Masa tu nampak isteri lagi. Saya nampak Samsul Rarau pun saya lari. Samsul Rarau nampak saya lagi. Saya nampak ajak lagi. Ajak nampak saya lagi. Ajak nampak isteri lagi. Isteri dia nampak saya pun lagi. Nampak ajak lagi. Nampak semua ni sebab takut kena tuntut. Ringkas cerita. Kalau cerita pada mahsyar panjang lagi cerita tu. Ketutan dengan tajuk lain. Ringkas cerita bila sampai jumpa Nabi kita, bertuahlah kalau Nabi nampak kita, Nabi panggil umatku kemari. Sayanglah kalau kita jumpa Nabi, Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tak kenal kau siapa, aku tak kenal kau siapa. Maka sia-sialah hidup kita atas dunia. Itu sebab dua password untuk bagi Nabi kenal kita. Pertama, selawat banyak-banyak. Dan yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Ingat Nabi dah pesan, barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Jadi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih saudara Samsul Debat dengan kupasan yang sangat jelas tadi, macam mana cara sunnah-sunnah Nabi untuk kita ikut. Alhamdulillah, sebenarnya mudah-mudah aja sunnah tu. Jadi balik nanti kita cuba dulu Ustaz bercakap dalam selimut tu tadi. Makcik-makcik ni bercakap duduk dalam selimut, mandi sama-sama. Bila fikir balik pada sunnah-sunnah tu best kan. Cuma kita tak buat. Baik, adik nampak lagi ya. Okey, kita nak teruskan lagi. Rasanya masa pun dah cukup. Alhamdulillah, kita nak masuk dah bab kesimpulan untuk majlis kita malam ini. Jadi kedua-dua panel kita minta untuk menyimpulkan pujian mereka tu. Kita bermula dengan saudara Tuan Haji Samsul Rarau. Silakan Tuan Haji. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya juga macam Ajak. Mungkin saya senior sedikit daripada Ajak masuk pertandingan Raja Lawak. Untuk saya sinaran pasport kegemilangan. Kami di dalam dunia seni. Tapi Ajak, kita jangan kata si fulan dan si fulan ini ahli syurga, si fulan ini ahli neraka. Sebab tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang mengerti sekalian, boleh cek dekat Google. Ni boleh cek seluruh dunia sekarang, boleh cek dekat Google. Satu perempuan, ni cerita dia, saya pernah pergi ke Palestin, umrah Palestin. Umrah Palestin ni pasti orang mutawif dekat Palestin tu ataupun di Israel sana lah, dia akan bawa kita ke satu tempat di mana makamnya Rabiatul Adawiyah. Siapa Rabiatul Adawiyah? Salah seorang daripada wali wanita. Wali wanita. Seorang wali wanita ni cukup terkenal. Kalau kita pergi ke Palestin, kita akan dibawa ziarah tempat dia ataupun makam dia. Wallahu a'lam makam itu benar atau tidak, melainkan makam Nabi SAW sahih. Makam yang lain-lain mungkin sebagai rujukan kita. Ya, baik. Cerita tentang dunia hiburan, kerana baru-baru ini, mungkin dalam puluhan tahun yang lalu,
seorang wanita pelakon filem Turki. Dia ditawarkan oleh filem Turki itu, produser itu, untuk melakonkan watak Rabiatul Adawiyah. Maka dia pun mengkaji, buat kajian bagaimana kehidupan seorang wali wanita yang namanya Rabiatul Adawiyah. Maka dia berlakon, tengok, dan dia jadilah seorang pelakon menjadi watak Rabiatul Adawiyah. Saya dapat watak berlakon filem Sarah. Watak saya Manaf. Untuk menjadi Manaf, saya ambil masa lebih kurang sebulan ke sebulan setengah. Dan untuk mengeluarkan Manaf tu mungkin dalam masa seminggu dah hilang. Saya jadikan saya sebagai Manaf, bukan Samsul Ghawgham. Dia pelakon tu pun berlakon, cari karakter macam mana watak sebagai seorang wali. Rupa-rupanya Rabiatul Adawiyah ni berselawat setiap hari sekurang-kurangnya ialah 10 ke 20 ribu kali selawat. Dia berlakon selama 3 bulan. Bayangkan satu hari 10 ribu ke 20 ribu kali selawat. Maka selepas 3 bulan dia pun berhenti berselawat. Dia kembali menjadi pelakon seperti kita, isap rokok, buka aurat, free hair, pelakon perempuan. Malam tu dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata, wahai si fulana, kenapa kau tak selawat pada aku hari ini? Aku rindukan selawat kamu. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan? Salah satu daripada ibadah zikir yang kita buat dengan riak. Tahu riak? Kita sebut dengan kita bangga, sombong, ataupun kita kuat menyanyi, menjerit, diam diri, ataupun dengan secara sir, tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Bayangkan kalau kita besok bertemu dengan Nabi, mak kata Samsul Debat tadi, dia tak kenal kita. Sebab apa? Kita tak selawat. Amalkan selawat Nabi SAW. Ataupun selawat ni banyak dicipta oleh para ulama. Selawat tafrijiyah, selawat apa lagi? Berselawat kepada Nabi SAW. Saya selalu tengok video daripada Ustaz Samsul Debat. Cara untuk kita istiqomah ialah nak pakai baju. Tengah nak sarung baju, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok cermin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak ambil buku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bercakap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar? Jadikan biasa. Ataupun kita ada digital tasbih. Target, hari ni aku nak berapa, nak berselawat berapa? 100 kali tasbih. Kira 100 kali. Pagi nak buat 50, tengah hari 50, ataupun petang malam 50. 100 kali satu hari. Takkan tak boleh. Saya minta maaf, salah silap apa yang saya kongsikan yang buruk yang baik itu datang dengan izin dari Allah SWT. Yang terkurang daripada kelemahan saya sendiri, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tuan Haji Samsul Ghawgham. Itu dia tadi kupasan daripada Tuan Haji. Dan kita sebenarnya lepas ini kalau kita balik, kita jangan terus lupakan apa majlis kita pada malam ni, apa yang kita boleh dapat, macam mana cara-cara kita untuk ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, dan seterusnya saudara ataupun Ustaz Samsul Debat, silakan Ustaz untuk orang kata bagi hujah terakhir lah. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung rancangan. Dah lama kita tak berprogram selama ini kan. Sampai pada PKP itu, inilah sampai kita bersama-sama kan? Dan sebagai penutup, nak beritahu betapa Nabi sayangkan kita kan? Saya sebut tadi, Nabi sayangkan kita. Itu sebab kita buat majlis ni. Kita buat majlis ni, yang mana majlis ni sebagai tujuan nak melihat ibrah, pengajaran di sebalik perjuangan Nabi, sehingga kan agama boleh sampai kepada kita. Bukan satu perkara yang mudah. Kalau kita tengok waktu Nabi didatangi oleh Jibril, untuk kali tak lagi Jibril kata, wahai Muhammad, sesungguhnya telah lengkap agama kamu. Jadi bila Nabi dapat tu, Nabi gambarkanlah, Nabi cerita pada semua sahabat, sesungguhnya agama kita telah lengkap
dan semuanya telah lengkap dan tidak ada lagi wahyu yang turun lagi selepas ini. Maka gembiralah semua gembira. Sayyidina Umar gembira, Sayyidina Ali gembira, semua ramai yang gembira, kecuali Sayyidina Abu Bakar yang bersedih. Jadi bila dah bersedih itu, ramailah yang ikut Sayyidina Umar yang gembira tadi ikut, kan? Tapi Sayyidina Umar pelik. Kenapa melihat Sayyidina Abu Bakar mukanya bermuram durja? Maka Sayyidina Umar mengikuti Sayyidina Abu Bakar sampai ke rumah. Bila sampai ke rumah, maka dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar keluar. Kenapa engkau bermurung sedangkan agama kita telah lengkap? Kita sepatutnya gembira. Ketahuilah wahai Abu Bakar, ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya apabila telah lengkap agama kita, maka apabila telah lengkap tidak ada lagi wahyu selepas ini, bahawa yakin dan percayalah bahawa isteri-isteri Nabi akan menjadi janda, anak-anak cucu Nabi akan menjadi yatim, Nabi akan meninggalkan kita buat selama-lama. Jeritlah Sayyidina Umar masa itu. Dan Sayyidina Ali sini menggigil, mengelotak-ngotak macam nak pengsan, menangis. Terkejut. Sebab itulah harganya bila kata dah lengkap, dah tak ada lagi dah wahyu yang turun. Macam itulah kasih sayang sahabat pada Nabi. Dan dikatakan kalau kita tengok khutbah takhir Nabi, kita bacakan khutbah takhir Nabi. Nabi baca khutbah takhir pada hari Jumaat di Lembah Uranah ni kan, di Arafah. Bila Nabi baca, dikatakan selepas Nabi baca khutbah tu, Nabi wafat 6 bulan selepas itu. Dan ada pandangan yang kata antara 6 bulan hingga 2 tahun. Itu paling lama kan? Nabi dah lemah dah masa itu. Nabi dah lemah. Dan waktu nak dicabut nyawa Nabi, Allah hantar malaikat maut. Wahai malaikat maut, kau nak pergi cabut nyawa kekasih aku ni, kau pakai cantik-cantik, kau pakai lawa-lawa, wangi-wangi, kau bagi salam. Kalau dia bagi masuk, kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu sekali lah hebat Nabi kita. Kita tak dapat macam tu dah, tiba-tiba depan muka orang, tak dapat kita nak ngelak. Jadi sampailah malaikat maut bagi salam. Bila bagi salam, maka puteri Nabi Fatimah memberitahu, wahai ayahandaku, tidak pernah kulihat lelaki ini, tapi badannya agak sasok, mukanya agak bengis, tapi dia senyum, mukanya tenang, tapi tidak pernah kulihat dia sebelum ini. Maka dengan senyum Nabi kata, ketahuilah, dengan Nabi yang dah terlantar, Nabi tak boleh bangun, Nabi dah tak larat ni, Nabi kata ketahuilah, itulah dia yang akan mencabut segala kelazatan dunia, yang akan mengurangkan bilangan jemaah atas dunia ini, itulah malaikat maut. Maka bersedihlah Fatimah. Maka tahulah Fatimah bahawa masa ayahandanya sudah tidak lama. Panggillah dia masuk, kata Nabi. Bila masuk malaikat maut, Nabi terus tanya, Jibril mana? Jibril yang rapat dengan Nabi ni dah menyuruh sesiap. Sebab tak tergamak nak tengok Nabi nak kena cabut nyawa ni. Mana Jibril? Disebabkan tanya mana Jibril, disebut nama Jibril, muncul Jibril. Aku di sini wahai Muhammad. Maka Nabi tanya, wahai Jibril, tak ada ke apa-apa berita yang boleh kau hiburkan hati aku? Kau hiburkan hati aku. Wahai Muhammad, kau jangan risau. Malaikat dengan bidadari semua sedang menghias syurga untuk kau. Maka jawab Nabi, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Kau hiburkanlah hati aku ni, wahai Jibril. Jibril jawab lagi, malaikat dengan bidadari sedang berbaris ni, nak menyambut kau sampai ke syurga ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Maha suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi nak dengar pasal apa? Nabi nak dengar tentang umat dia. Dia nak dengar berita yang menggembirakan tentang umat dia. Barulah Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Wahai Muhammad. Tersenyumlah Nabi, tenang, lega Nabi. Maka Nabi panggil, wahai malaikat maut, rapatlah padaku, kau cabutlah nyawaku. Waktu nak dicabut nyawa Nabi, dah tentulah cabut dengan penuh perhati-hati, kerana ini kekasih Allah. Tapi bila cabut dengan berhati-hati ini, Nabi rasa sakitnya, ya Allah, sakitnya ya Allah. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Nabi boleh fikir lagi pasal umat dia. Dan Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umatku ni, kau bagilah ke aku, supaya mereka tak sakit macam ni ya Allah. Itu sebab ada pandangan menyatakan, kita yang akan dicabut nyawa tetap sakit,
Tetapi dah tinggal 1/3 sahaja, kerana 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan itu. Tapi sakit, tetap sakit. Dan digambarkan bagaimana ketika semua dah dicabut nyawa nanti sebelum nak kiamat, Allah Ta'ala perintahkan cabut nyawa semua makhluk, cabut nyawa manusia, cabut nyawa haiwan, cabut nyawa malaikat. Akhirnya tinggal malaikat maut dengan Allah Ta'ala saja menghadap. Allah Ta'ala kata, sekarang kau cabut nyawa kau. Malaikat maut kena cabut nyawa di sini. Bila malaikat maut cabut nyawa di sini, ya Allah sakitnya baru dia tahu. Dia cabut perlahan-lahan lah, untuk diri sendiri. Kalaulah aku tahu macam ni sakitnya, sudah tentu orang yang beriman dan bertakwa dulu atas muka bumi dulu, aku akan cabut lebih lembut lagi. Sebab dia ingat lembut dah. Tak lembut lagi, sakit. Pengajaran dia sakit, tetap sakit. Kekasih Allah sakit. Jadi itu sebab hari-hari kita doa, Allahumma khtim alaina bismil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita minta penyudah pengakhiran yang baik, mudah-mudahan dipermudahkan. Jadi Nabi sayangkan kita daripada sepanjang kehidupan Nabi sampai ke penghujung kehidupan Nabi. Nabi lebih memikirkan umatnya lebih daripada dirinya sendiri. Jadi itu sebabnya kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku, mengasihi Nabi melebihi daripada kamu mengasihi kedua orang tua kamu, anak-anak kamu dan juga manusia selainnya. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham signal-signal yang diberikan. Kalau ada berkali-kali topik duduk rasa nak meninju dah kaki tu kan, untung yang duduk kat luar tu kan. Adanya mana nak kiri boleh ke kanan tak boleh kan. InsyaAllah cukuplah tu kan. Jadi siapa yang tidur tu kau Jumat. Ada tak yang tidur kan? Oh tak ada. Tak ada. Dia ada satu doa yang ngantuk. Ada tak sahaja? Dia kalau baca doa tu sogar orang yang dengar. Ada tak? Doa senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca doa tu sogar tu dah habis tu. Bila ngantuk tu. Kan sogar tu. Kan sogar tu. Saya boleh tadi, tapi saya boleh baca ke doa tu, berwajah ya. Macam tu lah power ke doa tu. Gurau dengan mak-mak ni kan. Gurau. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Mengurangi untuk kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Samsul Lebat dan juga Tuan Haji Samsul Allah. Terima kasih juga kepada Hajah-Hajah